Sebab dia orang tanya, no? Nak tanya cuti tak bersama boleh tak? Boleh. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagi sedikit tentang perkembangan seperti COVID-19 di negeri Kedah bagi minggu yang ke-52, no? Minggu 2 ni 2023, minggu yang terakhir lah. Minggu terakhir tahun 2023. Minggu ni tak ambil kira lagi. Nanti dalam minggu depan kita akan keluar kenyataan baru lah. Okey, pada minggu 52 2023, iaitu 24 Disember sampai 30 Disember, jumlah kes COVID-19 di negeri Kedah ada sebanyak 1045 ataupun 1045 kes. Penurunan sebanyak 268 kes. Itu lebih kurang 20% lah. Komuniti kes pada tahun 2023 adalah sebanyak 9,006. Itu pada tahun 2023. Dan dengan jumlah kematian sebanyak 400 kes. Dan sepanjang tahun 2023 itu adalah kematian 400 kes. Jadi pada minggu terakhir, minggu ke-25 tu, 52, mengikut daerah, Baling adalah 35 kes. Banak Baru 17 kes. Kota Stang yang dia lebih luas 132 kes. Kuala Muda 236 kes. Kubang Pasu 87 kes. Kulim 457 kes. Langkawi 20 kes. Padang Terap 14 kes. Pendang 28 kes. Sik 11 kes. Dan Yan 8 kes. Mana semua kali dia ada semua dia ada 1045 kes lah, dalam jumlah tadi tu. Majoriti kes yang dilaporkan pada minggu yang ke-52 adalah melalui saringan bergejala. Itu 89 kes lah. Dan tiada kluster baru. Kluster baru ni maksud dia di satu tempat tu bila kita buat saringan dia lebih pada 2 kes. Mana tidak ada kluster. Dan kebanyakan kes yang dilaporkan adalah bergejala ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Dan sebanyak 114 kes telah dirawat di hospital sepanjang minggu yang ke-52. Dan tiada kematian baru dilaporkan kepada minggu yang 52 tadilah. So mana dia pada minggu lepas, dalam akhir tahun 2023 tiada kematian. Dan kes tu adalah penurunan sebanyak berkurang dalam 268 kes. Mana nak maklumkan kepada rakyat Kedah bahawa situasi ini masih lagi terkawal. Terkawal dan tidak ada kita panik dengan kes ni. Walau bagaimanapun sebagai Esko yang menjaga haiwan kesihatan, kita menggalakkan rakyat untuk lebih berhati-hati di tempat orang ramai. Digalakkan juga memakai mask, tempat orang ramai. Dan kita pun ada terima satu surat daripada Jabatan Agama mengedarkan kepada masjid-masjid atau surau untuk digalakkan memakai mask. Mana sembahyang ni ramai. Sembahyang ni ramai, jadi digalakkanlah memakai mask di tempat tertentu, tempat yang orang ramai dan sebagainya. Dan aktiviti boleh diteruskan seperti biasa. Aktiviti yang macam kenduri dan sebagainya boleh dibenarkan. Cuma di pihak negeri kita minta rakyat lebih berhati-hatilah dengan keadaan ini, termasuk penjagaan kendiri. Kendiri ini adalah kebersihan diri, ada sanitize, tangan dan sebagainya, partai-partai yang digunakan, dan tidak bercampur dengan orang yang dikenal pasti COVID. Kalau ada orang tu dia ada kesan COVID, kita tak bercampur dia. Dan orang yang kena COVID pun dia mestilah kuarantin diri. Janganlah berada bercampur dengan orang awam. Kalau dia kena, dia pergi cek di klinik atau sebagainya, dan dapati dia ada COVID-19, dia dikenaki pengasingan dia duduk di rumah. Duduk di rumah jangan sebagainya, dan yang keluar bertemu dengan orang ramai. Dan kena jujurlah benda ni.
kena bagi tahu jujur pada ahli keluarga atau pada rakan bahawa dia kena COVID-19. Itulah yang boleh saya maklumkan lebih awal sebab lepas ni imbikan buat kenyataan senang media untuk maklumat kesihatan tu, yang itulah. Boleh? Sekian, terima kasih. Yang masjid tadi tu dia dah ada surat edaran. Ya. Tempat lain yang ada perempuan pelancongan ataupun Belum. Kita belum ada yang ada yang terawal ni surat daripada Jabatan Agama. Ada diedarkan kepada masjid-masjid lah untuk digalakkan pakai mask waktu hadir di masjid semayang dan sebagainya. ada nasihat kepada rumah ibadat lain. Rumah ibadat lain kita belum keluarkan lagi. Yang terawal ni bukan kita keluar, maksud dia Jabatan Agama lah. Dia mengambil tindakan yang proaktif lah dari Jabatan Agama. Surat tu saya perasan baru dipostkan hari ni. Dia bukanlah imbang sebab daerah tu daerah yang besar, daerah yang luas. Jadi daerah luas ni penduduk ramai. Dia pemandaran tu kosong ramai. Jadi angka tu nampak tinggi lah. Kan? Di Kota Stark ni luas kan. Jadi nampak besar lah. Okay. Masih terkawal ni. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat PC tak ada tanya. Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi dan sampai petang lah. Mesyuarat pertama Esko Kerajaan Negeri pada tahun 2024. Tahun lepas kita skip 2 minggu kerana
pegawai-pegawai banyak yang bercuti hujung tahun. Ada cuti sekolah kan lah. Mereka bawa family bercuti jadi skip mesyuarat esko 2 minggu. Ini mesyuarat pertama tahun 2024. Yang boleh umum tadi kita bagi cuti peristiwa kepada perayaan Thaipusam untuk penganut-penganut agama Hindu boleh bercuti peristiwa lah. Orang lain pun cuti juga. Cuti peristiwa sebenar Thaipusam. Tahun lepas pun kita bagi. Tahun ni pun kita bagi. Kita umum lebih awal. Tak payahlah mereka tanya lah lepas ni. Yang bagi orang tak kata apa kan no? Tak bagi riuh lah. Bagi ni tak ada kata apa. Biasanya orang macam tu lah. Kalau dapat senyap, ya tak dapat hinggap. Tak apa, itu memang cuti peristiwa tu memang boleh dibagi. Kita pilih lah untuk Thaipusam pada tahun bulan Januari ni kan lah. 25 hari bulan Januari. 25 Januari? Ya, ya. Oh, okey. Selamat bercuti kepada semualah. Benar Thaipusam. Siapa yang menyambut boleh pergi kuih kabedi kan lah. Yang kedua, kita bincang untuk menubuhkanlah Jawatankuasa di Kereta Kedah ni yang akan menguruskan menyatukan data-data semua aktiviti kerajaan, anak-anak syarikat yang akan kita sediakan laporan tahunan ataupun quarterly untuk kita update orang ramai tentang pencapaian semasa Kedah dalam semua sektor. Yang itu kita namakan The Greater Kedah. Diluluskan jawatankuasa itu dipengusikan oleh Yang Berhormat Dr. Haim Ilman dengan beberapa pegawai-pegawai kanan lah di agensi kerajaan negeri, dan akan ada pakar-pakar dalam bidang tertentu yang akan dilantik menganggotai jawatankuasa itu sebagai ahli jawatankuasa dan sebagai pegawai. Besarlah kerja The Greater Kedah ini, kerana sebelum ni dia scattered, duduk rata. Ada di sektor industri, ada di sektor pendidikan, ada di sektor sukan. Semua itu akan dikumpulkan data itu, akan dianalisa, akan dibuatlah sektor-sektor yang akan diberi penekanan untuk kita capai The Greater Kedah tu dalam semua sektor yang kita ada. Lepas ni boleh tanya Dr. Haim lah, dia punya operasi. Yang ketiga berkaitan dengan kesihatan tadi, oleh kerana ada sedikit peningkatan, tapi minggu ini ada penurunan dah. Ada kes-kes baru COVID-19. Saya harap maklumat yang dibekalkan oleh Yang Berhormat Esko Kesihatan sebentar tadi dapat memberi panduan kepada rakyat negeri Kedah untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah mengatasi lah COVID. Ya, kita dah training dah 2 tahun kan, no? Bagaimana menghadapi COVID-19. Training yang paling kejam sekali lah. Kurung lah. Kurung dalam rumah. Kita dah lalui semua tu. Sekarang ni kita diberi pilihan untuk menghadapi COVID-19 tu yang lebih ringan lah. Boleh aktiviti tapi pakai face mask, jaga jarak. Kalau sakit, kuarantin di rumah. Jangan keluar. Kalau agak ni, datang ke hospital, dapat rawatan. Perkara-perkara basic yang telah pun diketahui dan pernah dijalani oleh kita semua. Ini tidaklah seberat itu. Tapi tiap-tiap daripada individu yang ada gejala, diminta untuk mematuhi saranan-saranan dibuat oleh Kementerian Kesihatan dari masa ke semasa. 6 hari bulan saya ada acara sukan bola sepak dan kayuh kerek bersama dengan beberapa selebriti dah, artis di Kedah ni. Mereka nak main, mereka ajak lawan bola. Jadi saya jemputlah tuan-tuan untuk menyaksikan acara kayuh kerek pukul 5 bertempat di Dataran Bandar. Acara bola sepak Stadium Sukan Melanti Stadium Sultan Abdul Halim di Sukan Melanti. Jam 8.30 malam. Tuan-tuan boleh menyaksikanlah. Menteri Besar menjaringkan gol
dan memberi oleh-oleh kepada Acap S. Saya cabar Acap S, bagi saya oleh-oleh, saya bayar ada 1,000. Kalau dia boleh oleh-olehkan saya lah. Oleh-oleh tu bos je lah kangkang. Kalau di Kedah ni tak panggil oleh, dia panggil oleh kan. Di Kedah ni tak panggil oleh, kita bagi RM5. Kalau dia bos dia RM5, saya bayar ada 1,000. Tapi hari itu saya pakai kain lah. Jadi dia tak boleh bos. Ini rancangan apa ni? Santai untuk menyantuni anak-anak muda. Terutamanya mereka yang berkecimpung dalam dunia maya ni. Bersahabat di dunia live, dunia TikTok dan aplikasi yang lain. Tapi secara fizikal pun kita buat pertemuan, perjumpaan untuk mengeratkan silaturahim bersama dengan anak-anak muda dan penggemar sukan dan hiburan. Tapi tak ada karaoke lah. Main bola saja. Okey, itu saja pengumuman saya. Kalau ada soalan. Jom singgah. Mai singgah halus tak? Tak ada apa. Biasa saja. Panduan je hak saya bagi tadi itulah. Boleh singgah, tak ada masalah. Gila buat ke? Tak ada. Ada poster, nanti tengok dalam TikTok saya. Ya. Hati-hati muda lah. Selebriti bang online ni lah. Ha? Ya. TikTokers. Pasal Kereta Kedah hari tu. Maklumat awam tu akan di-publish di mana? Akan ada langkah-langkah operasinya akan dimaklumkan kemudian lah. Bertanya Dr. Haim lah. Pada peringkat awal ni kita tubuhkan dulu. Tapi dia punya job scope tu dah ada. Benda kita nak buat. Yang sebelum ni dibuat oleh agensi. Tapi oleh kerana hakiki agensi tu tidak mencakupi benda ini. Di benda baru. Kita nak fokus betul. Sebenarnya benda-benda yang scattered ni kalau kita kumpulkan, apa nampak? Apa akan jadi? Apa yang boleh dilihat? Gitu. Banyaknya di dunia ni orang tunjuk apa yang dicapai kan. Sekarang ni benda tu duk berselerak. Kita nak impunkan. Dato' Sri, semalam dah ada pancaran padu. So dari segi kerjasama antara kerajaan negeri dengan persekutuan, kalau sebelum ni ada disebut akan ada engagement antara kerajaan persekutuan dengan negeri lah, agensi kerajaan negeri untuk dapatkan data-data untuk disertakan dalam padu tu. So Padu tu apa? pusat maklumat utama tu yang padu dirancangkan PM semalam. Oh, ya. So ada sebarang engagement dengan kerajaan Kita negeri. tak ada masalah sama sekali untuk bekerjasama dengan mana-mana agensi lah. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. G2G proses tak ada masalah apa. So yang tadi Kereta Kedah tu akan jadi sebahagian daripada Tak. Itu ialah stepnya. Stepnya. forecast tak? State punya maklumat tu boleh padanan dengan Boleh. Boleh. Kalau mereka perlu kepada apa-apa, kita boleh bekalkan. Okey? Ada soalan lain? 2024 tak mau tanya? Tanyalah. Kau tak berani tanya lah. Saya pun tak mau sebut nama siapa lah, kira orang komplain. Ini ada soalan. Orang ke Dubai pula. Jauh ni. Langkah Dubai. Katanya pemimpin ahli parlimen PN menjadi sasaran pembangkang pihak PN dah. Betul. BN dah berapa orang? Walaupun majoritinya berpihak terkait perpaduan kan, tapi banyak ada usaha masih ada usaha untuk Saya rasa proses yang dibenarkan oleh undang-undang boleh dijalani. Apa-apa yang dibenarkan oleh undang-undang, perlembagaan. Yang unconstitutional tu tak boleh lah. Tapi yang selari dengan perlembagaan untuk menyatakan sokongan kepada siapa-siapa. Tu 4 orang lepas sokong tu tak ada masalah, tak ada siapa komplain. Siapa tak komplain kan? Ada puak tu seronok pula tu. Tak ada masalah apa. Kalau sokong lepas 4 orang, 5 orang tu digambarkan sebagai tindakan yang
perlembagaan berdasarkan demokrasi. Tindakan sebaliknya pun biasa saja. Kalau dia boleh ambil 5, kalau kita boleh ambil 10, takkan nak marah kot. Kalau sokong dia, tak apa. Kalau tak sokong dia, takkan tak boleh. Tentulah boleh juga. Jadi itu proses biasa dalam demokrasi yang dibenarkan oleh perlembagaan. Saya rasa itulah loophole yang berlaku dalam Akta Lompat Parti yang menunjukkan jalan. Loophole tu mereka. Jadi kita lalu sajalah. Saya tak fikir dia ada langkah apa-apa lah. Ada orang kata bukan dia langkah Dubai. Langkah cokek saja. Pasal benda tu dibuat di Kuala Lumpur je pun. Tak payah pergi Dubai. Saya rasa Dubai tu dummy sajalah. Sebab dia nak pergi berjalan ke Dubai. Banyak orang pergi Dubai. Ada flight. Ya. Dah saya tak kata. Biar pergi duduk tu lah. Saya tak kata. Loophole dalam semua undang-undang ada loophole. Orang takat dadah berkilo-kilo tu lepas. Pasal loophole tu lah. Pasal Datuk Seri kata langkah tu tidak di Dubai pun dibincangkan di KL pun. Adakah benda tu? Saya kata agak-agak ajalah. Takkan semua perkara nak pergi Dubai bincang kan. Kalau bincang di cokek macam mana? Langkah cokek lah. Ada apa sepanjang pengetahuan Datuk Seri ada usaha ke arah itu kah? Sepanjang pengetahuan saya, ada yang saya tidak boleh maklumkan. Tidak berhasrat. Ya, tidak berhasrat untuk mendedahkan perkara itu. Lagi suspek kan. Saya kata ada langkah Alostar. Ya, ada langkah Alostar. Kerana dibincangkan di Alostar. Macam mana? Ada langkah Bera. Ada langkah Sembrong. Mampu ya Pak. Dah satu gurauan saja. Bagi orang Ketak. Semua tu boleh dibuat. Ikut perlembagaan lah. Dia kan dia cakap, apa disekan yang dia dapat tu sebelum dan selepas tu memang ada. TPM kata. Betul itu memang ada. Dia pun tak lama dah tu. Jadi pakai ketak lah. Seorang sikit. Kita ni saya mencuba. Pihak yang satu lagi saya bertahan. Macam tu lah kan. Lawan bola. Takkan nak biar mereka je skor. Kita tak boleh skor. Kita skor je mah. Jadi kalau kita skor je kan lah marah. Macam tu. Dah lepas skor dah. Kita skor sama. Lawan bola. Kan mereka macam takut dia bayang-bayang mereka sendiri. Yalah tentulah takut akan kehilangan. Benda orang nak hilang tu takut. Benda kita nak pergi ambil ni. Kita seronok lah. Kalau berlaku kan. InsyaAllah berlaku. Saya yakin akan berlaku. Saya yakin akan berlaku. Maksudnya Datuk Seri yakin kerajaan tidak ada tak akan bertahan sampai 5 tahun. Tak akan bertahan sampai 5 tahun. Mereka akan tumbang. Bila tak tahu. Saya tahu. Saya tahu. Tak boleh habak. Tak boleh habak. Menerusi peralihan sumbangan. Ya. Akan berlaku. Siapa tak boleh nak main ambil ubat mak saya. Saya nak jampi ayak sejuk ya bagi sejauhan. InsyaAllah boleh lena. Apa masalah? Saya tak ada masalah apa. Dulu dia namakan langkah Sheraton. Bukan langkah Sheraton. Sheraton tu pergi makan je. Benda-benda tu berlaku sebelum benda itu. Kan? Anda berkata ni langkah Dubai. Pergi Dubai tu pergi berjalan je. Hal-hal itu telah berlaku sebelum benda itu. Dan perkara ini pun saya tengok dah bincang secara terbuka kan. Ya, benda hak saya tak boleh maklum, saya tak maklum lah. Tak boleh didedahkan. Saya simpan je lah. Hak orang duk sembang dah, saya pun tumpang sembang sama. Benda tu akan berlaku. Semua orang sedang yakin. Kerana mereka tu pun sedang yakin mereka akan jatuh. Mereka sedang kelupuk. Muka seorang-seorang com je kan lah. Pucat je. Babi tengok menteri-menteri tu. Muka semua pucat. Tapi PM ada cakap dia tak akan bagi efek besar pada majoriti. Memang orang nak kalah nak jatuh kata aku tu. Takkan dia kata apalah kalau saya jatuh saya minta maaf banyak-banyak lah. Takkan cakap macam tu punya. TPM melabelkan gerakan sebagai perbuatan. Ha? TPM menyebutkan
Dia sebut lama lah. Dia kata tebuk tak boleh sebab bumbu kami konkrit kan. Takkan tak boleh. Konkrit apa. Bangka pun boleh pecah. Dah benar-benar demokrasi. Proses perlembagaan. Tak mustahil lah. Tak mustahil lah. Secara demokrasinya tidak mustahil akan berlaku. Dan saya nampak ia akan terjadi. Ya. Kalau boleh bulan ni. Betul. Kalau minggu ni lagi syok. Dan rakyat Malaysia dah tertekan. Tak mampu menahan lagi. Dan bila kita lemparkan perkara ini di tengah orang ramai. Tak ada siapa yang bantah. Yang tu Gusar ni seorang dua nak hilang kuasa tu saja. Tapi rakyat menyambutnya dengan baik. Mereka dah saksikan episod 22 bulan itu berulang setiap hari. Caput tangan kepada agama, caput tangan kepada perkara-perkara yang tidak patut, tekanan kepada pihak lain yang tidak sealiran. Berlaku dengan ganas, berlaku dengan lebih dahsyat daripada 22 bulan itu. Maka rakyat menyambut. Kalau ada perilang kosong, mereka akan tepuk tangan. Betul. Tuan-tuan tengok sendirilah. Kaji tengok. Tak ada siapa bantah. Melainkan PM, TPM dan Menteri-Menteri 2-3 orang tu. Hal lain semua sokong. Tunggu nak sorak aja ni. Terima kasih. Tak baik bagi orang terhitung. Tekanan. Ini dah.